Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim, yang bermaksud dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Hudan lil muttaqin, ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan dikehendaki dengan dengki di sini ghibtah, iaitu mencita-cita oleh seorang bahawa dapat baginya nikmat seumpama nikmat yang ada pada orang yang lainnya. Baik. Kita sambung yang semalam, di mana dalam riwayat mengatakan boleh kita mendengki dengan dua perkara. Lain daripada dua ni tak boleh dengki, tapi dua ni boleh dengki. Yang pertama, lelaki yang diberi oleh Allah akan hikmah, kebijaksanaan ilmu, kemudian digunakan ilmunya untuk menyenangkan umat Islam. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa seorang muslim itu adalah orang man salimal muslimuna, orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan orang Islam lain dengan lisan dan juga tangannya. Nah, maknanya itu salah satulah dengan hikmah. Kita dengki dia, iri hati, cemburu kerana dia Allah beri akan hikmah ilmu, kemudian dia boleh mengajar pula. Yang kedua, kita boleh iri hati, cemburu dengan orang yang Allah berikan harta tetapi tidak menggugatkan agamanya, malah digunakan hartanya untuk tolong agama Allah. Maka yang dimaksudkan dengan dengki di sini, dia kata, dan dikehendaki dengan dengki di sini. Dikehendaki itu artinya murad. Murad tu maknanya maksud yang dimaksudkan. Itu kataannya. Dengan dengki di sini ghibtah nama dia. Ghibtah ni makna dengki juga. Tetapi makna dengki ghibtah di sini dengki yang bukan nak menjatuhkan, tapi nak bersaing supaya kita juga nak mendapat apa yang dia dapat. Dia ada dua. Satu jenis dengki yang mazmumah, dengki menjatuhkan orang. Dia tengok kawan tu dapat sikit dengan tok guru, mula dia fitnah kawan, cakap tok guru tak payah apa hangat dengan dia tu, dia bukan baik sangat kan. Nak jatuhkan kawan. Itu bukan. Tapi bila kita tengok, oh dia boleh baik dengan tok guru, takkan aku tak boleh. Dia pun cuba berbaik dengan tok guru. Itu tak salah. Itu dengki juga, tapi bukan dengki menjatuhkan. Itu cuma cemburu kerana dia mendapat kebaikan, maka dia juga berlumba untuk mendapat kebaikan. Iaitu erti ghibtah tu mencita-cita. Cita-cita ni dia mengharapkan, mencita-cita oleh seorang bahawa dapat baginya nikmat. Dia nak nikmat, seumpama nikmat yang ada pada orang yang lainnya. Dia tengok nikmat orang lain, dia nak juga nikmat tu.
Yang ni dibolehkan, dipanggil ghibtah. Adapun dengki yang disebut sebagai sifat mazmumah, sifat yang jahat, iaitu dengki bila orang lain, Tok Guru kata gini, dia suka bila orang lain dapat musibah ataupun bala, tapi dia tak senang bila orang lain dapat nikmat. Maksud yang itu mazmumah, tu jahat. Bila dengar kawan dia jatuh motor, suka sangat ni. Padang ke jatuh. Nah, patut biar lenyek lori sekali. Jahat sungguh. Yang ni jahat. Ni apa, mazmumah. Lepas tu bila kawan dia dapat nikmat pula, dia tak suka. Kawan dia jadi amir. Apa pula dia jadi amir? Lepas tu aku. Tak sesuai langsung. Azam kata. Contoh. Dia kata maknanya itu dengki, itu mazmumah. Tapi kalau yang disebut mahmudah, yakni ghibtah. Ghibtah ni maknanya tak salah. Apa makna ghibtah? Dia cemburu ataupun iri hati, ataupun juga kita pakai perkataan dengki, nak berat. Dia kalau yang jahat tu hasad, yang baik ni ghibtah. Maknanya iri hati kat dia, cemburu, tapi cemburu atas nikmat yang dikurniakan Allah ke atas orang tu. Maka maksud cemburu sini, dia nak juga seperti mana orang tu dapat. Itu cemburu seperti mana disebut sini. Dia kata mencita-cita oleh seorang bahawa dapat baginya nikmat seumpama nikmat yang ada pada orang yang lainnya. Dia nak juga nikmat yang orang tu dapat. Dia tengok orang tu boleh ngapal Quran, dia cemburu, dia juga nak dapat hafal Quran. Dia tengok orang tu boleh alim sifat 20, alim bab tauhid, dia pun nak cuba alim sifat 20. Itu tak apa, itu namanya ghibtah. Hasad tak jahat. Hasad tu sebenarnya makna dengki dah. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa Melayu. Tapi teruk dengki orang Melayu ni sampai 2 kali. Hasad dengki. Kalau terjemah dengki-dengki. 2 kali dengki. Ada orang Melayu ni. Baik. Dan diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, ilmu itu pusakaku dan pusaka segala Nabi yang dahulu-dahulu daripada aku. Dalam hadis yang lain pula, Nabi bersabda, Nabi kata, ilmu itu pusakaku dan pusaka segala Nabi-Nabi yang terdahulu. Pusaka maksud mana pusaka? Tinggalan. Nabi tidak tinggalkan pada kita, dalam hadis sebut tidak tinggalkan dinar dan emas, tidak meninggalkan harta. Tapi yang Nabi tinggalkan pada kita ialah ilmu. Maka kita ambil, mempusakai akan ilmu daripada Nabi dan juga Nabi-Nabi yang dahulu. Itulah yang apa yang ditinggalkan Nabi. Jadi kalau betul kita mencintai Nabi, mengikut Nabi, maka mengikut Nabi itu ambil pusaka Nabi. Apa dia? Ilmu. Mencintai Nabi itu artinya mengambil ilmu Nabi. Ni selawat saja, ilmu tak ada. Ya Hanana kamai. Tapi time kuliah tak nampak batang hidung, tak mengaji, tak kena juga. Bukan salah ke Ya Hanana, bukan salah ke qasidah, bukan salah ke selawat. Tapi biar selawat tu dengan ilmu, baru kita faham apa yang kita selawatkan, baru kita faham apa yang kita qasidahkan, barulah dia datang dalam bentuk hati. Yang penuh dengan perasaan dipanggil zauq dalam istilah tasawuf. Barulah betul. Ni Hanana saja. Pusing ridak. Mangat Ya Hanana. Tanya kuliah tak ada. Tanya sifat-sifat Nabi tak boleh jawab. Patut bukan pusing ridak jeruk atas leher bagi mampu. Nak bengang kan. Tu kata. Biarlah orang cakap apa, ikut Nabi itu dengan mengikut apa yang ditinggalkan Nabi. Apa benda yang Nabi tinggalkan? Nabi tinggalkan ilmu. Bukan Nabi tinggalkan harta. Kalau Nabi tinggalkan harta, ya tak apa kita kejar harta. Ni tak ada.
Jadi samalah juga dengan kita. Bila kita nak meninggal, kita mempusakai apa dia? Ilmu enggak? Nak mempusakai pada anak keturunan. Bukan dengan harta. Harta tak ada masalah. Ada apalah harta pun ada bahagian dia. Tapi insya-Allah memang ada. Dan kita tak bahagi pun, memang sampai masa tak ada esok dia faraid akan bagi dah. Tak payah nak pening bab tu. Yang kita nak pening ni ilmu tu. Batuk sebelum nak mati ke masa dah tak larat ke nazak ke apa ke. Time tu cakap dengan anak-anak dan sebagainya, kata jangan tinggal sembahyang, belajar agama. Yang tu yang kita nak wasiatkan kepada anak keturunan, kerana itulah apa yang diwasiatkan oleh Nabi dan juga Nabi-Nabi yang dahulu kepada umatnya. Baca khutbah Nabi yang terakhir, cerita pasal apa? Ada cerita pasal tanah berapa ekar? Nabi cerita pasal agama, pasal ilmu. Itu yang dikhawatiri. Dan bahawasanya bersabda ia menuntuti ilmu itu fardu atas tiap-tiap orang Muslim. Ini daripada hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu hadis Arab dia. Yang ni terjemah dia. Bersabda Nabi SAW menuntuti ilmu. Pertama sekali kita nak kena faham, memanglah dalam bahasa Arab dia guna talabu. Kemudian diterjemah dalam bahasa Melayu, talab ni makna apa? Talabun. Makna apa? Bukan? Bukan. Talab kalau pelajar apa nama tu? Apa nama dia? Lain kataan dia. Talab tu mana? Bukan, murid. Memang murid bahasa Arab dah. Apa? Penuntut. Talabul ilmi. Talab tu maknanya penuntut. Jadi kenapa diterjemah dengan perkataan tuntut? Ini kaedah bahasa lah. Kenapa diterjemahkan dalam kataan tuntut? Kerana tuntut ni dia lain. Tuntut dengan minta tak sama. Lepas tu bahasa ni kenapa dipelbagaikan? Kerana maknanya yang bila kita dalamkan dia akan jadi beza. Kalau makna asal dia memang nampak sama, tuntut dengan minta. Tapi kalau kita masuk dalam lagi, lain. Tuntut lain, minta lain. Minta ni boleh jadi dapat, tak dapat. Sebab tu kita tak sebut tuntut doa, kita sebut minta doa. Bila minta doa, mu minta je lah, dapat belum tentu. Kalau Allah nak bagi, Allah tak nak bagi, tak payah nak cakap banyak lah. Itu minta doa. Tapi main dengan tuntut, orang guna perkataan kat mana? Orang akan guna pada istilah hutang. Tengok kawan tu keluar rumah berlipat lengan-lengan, nak pergi mana pak? Pergi menuntut hutang, dia kata. Apa maksud dia kata bila dia nak pergi menuntut hutang? Maksudnya dia pergi tu memang nak sangat. Kalau tak dapat dia tak balik. Maksudnya tu memang dia akan minta sampai dapat. Beza dengan minta saja. Tapi tuntut minta sampai dapat. Aku akan tuntut sampai ke lubang cacing. Ada tu orang guna kataan tuntut. Tak ada aku akan minta sampai lubang cacing, tak kena. Itu perkataan tu. Jadi bila sebut talabul ilmi, tuntutlah ilmu, menuntutilah ilmu, maknanya mu kena dapat sampai sungguh-sungguh dapat. Bukan main saja-saja, bukan ada kuliah ada, tak ada kuliah tak apa. Bukan. Tak ada kuliah, pergi cari mana ada kuliah. Itu baru nama belajar. Tu baru nama menuntut, tu baru nama tolak. Ketuk pintu ustaz, kuliah mana kuliah? Itu kata baru menuntut. Ada. Maknanya dia nak sangat. Dia tak boleh. Tak dapat tu Allah pening kepala dia. Tok Guru Siddiq Nur dia kata, anda kalau tak ada kuliah sehari ni boleh demam, dia kata. Kita ada kuliah demam. Balik kita. Orang dia kalau dah dapat kelazatan ilmu tu lain. Tak dapat tu dia rasa lain. Tak kena satu hari tu tak kena. Macam kita lah, macam orang ketagih rokok. Tak kena sebatang sehari, dia jadi tak senang duduk.
Tu sebab dia tagih rokok, sebab dia merasai kelazatan rokok. Buat apa yang tu? Kalau orang merasai kelazatan ilmu, dia ketagih dalam bab ilmu, tak dapat ilmu sekali, gini. Itu. Macam gian. Nampak? Tak senang duduk dia. Kelang kabut mana ilmu dia kata. Tu dia nak sangat ilmu. Tak ada masjid ni, dia pergi cari masjid lain. Dia pergi cari nak juga ilmu. Itu baru nama menuntut ilmu. Orang yang sungguh-sungguh gini, barulah dia akan dapat manjada wajada. Siapa yang berusaha, dia dapat hasil dia. Buat lebih kurang aja. Dengar pula, Tok Guru tak ada, Ustaz Hakim pun tak ada. Tak apa, dia tidur. Dia itu tak apa-apa. Nampak? Biasa-biasa je lah ilmu pun kalau gitu. Sebab tak sungguh. Tak semestinya kena ada Tok Guru ataupun mana-mana ustaz lain. Dengan sini boleh kita cari pelajar lama buat muzakarah. Tanya balik soalan-soalan yang macam mana. Makna wujud ni macam mana? Saya tak berfaham hari Tok Guru terang. Tak apa. Itu baru nama orang mengaji sungguh. Macam kita makan. Tak ada makan, tak senang duduk, kita lapar perut. Kita pergi cari kat dalam kuali, buka petai sampai masuk dalam petai. Nak cari makanan. Sebab apa? Nak sangat. Macam itu juga ilmu. Dan kalau makanan kita boleh cari sangat, itu makanan jasad. Dan makanan rohani, kenapa tak sungguh sampai tahap gitu? Jasad lapar, pandai dia cari makanan. Rohani lapar, buat tak kisah. Padahal rohani kudu keding. Jasad ia gemuk, rohani kudu keding. Bila jasadnya sakit, dia boleh tak nak jogging, nak main bola? Boleh tak? Kalau jasad tak sihat, dia tak boleh nak mengerjakan riadah, tak boleh nak berlari jogging, dia tak boleh nak main bola dan sebagainya, badminton, tak boleh. Sebab jasad tak sihat. Tanda rohani tak sihat mana? Payah bangkit tahajud tu rohani sakit tu. Tak boleh puasa sunat, tak boleh mengerjakan solat, perkara-perkara ibadat. Itu tanda rohani kita kudu keding. Mana rohani kita tak makan, mana rohani kita sakit. Itu tanda dia. Sama dengan jasad. Kalau jasad sakit, tak boleh buat kerja jasad. Rohani sakit, tak boleh buat kerja rohani. Jadi kita ni lah Jadi kalau tengok ibadat kita lemah, baru kita tahu bahawa rohani kita ni kelaparan sebenarnya. Sebab apa? Tak cukup zat dia. Kena tambah lagi zikrullah, baca Quran, mengaji. Itulah makanan-makanan rohani untuk kuatkan dia balik. Baik. Lepas tu menuntuti ilmu, ambil nak sangat ilmu ni, itu fardu atas tiap-tiap orang muslim. Talabul ilmi faridatun. Faridatun tu artinya fardu. Apa makna fardu? Makna fardu wajib. Fardu ada dua. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Makna fardu ain apa dia? Fardu tu wajib dah. Ain tu makna apa? Individu. Jadi fardu ain artinya wajib atas individu. Individu maksud macam mana individu? Setiap seorang, kullu, setiap seorang, tak kira siapa, baik lelaki, baik perempuan, baik muda, baik tua, baik sehat, baik sakit, baik kuarantin, baik covid. Semua kena belajar. Faridah tu makna faridah, wajib. Tu dia jawab pula, dah masuk hospital duk main oksigen macam ni nak ngaji. Memanglah masa tak pakai oksigen apa tak ngaji. Tu cerita dia. Dah terlantar atas kaki hospital baru nak cari agama. Itu yang Tuan Guru Haji Rozaini marah tu. Bila bicara bab penyakit ni, betul dah kita nak cuba usaha mencari rawatan, mencari ubat. Apa nama tu dipanggil? Apa? Dia punya ubat dia, vaksin. Dia cari apalah macam-macam lah, tak kira lah. Dia punya ubat dia laku sebagainya, antidot dia apa semua. Sibuk ke situ. Tapi kita tak cari punca masalah kepada penyakit ni. Apa punca masalah pada penyakit ni? Iaitu penyakit ni datang daripada siapa? Daripada Allah.
Nah, kemurkaan, bala daripada Allah. Macam mana boleh bala dia datang? Sebab apa? Ingkar perintah Allah. Nah, masa sehat elok, masa segar bugar, masa aman, nak buat perkara-perkara maksiat. Nah, bila dah datang penyakit, baru semua pakat-pakat nak share doa, baru nak share itu, baru nak share hadis, baru nak kata ini, baru nak kata itu, baru nak kembali pada agama. Kenapa masa elok, masa sehat dulu tak ikut agama? Tu cerita dia. Bukan salah ikut agama tu, baguslah. Tapi bila susah mu baru cari agama, masa mu senang tak cari agama. Nah, tu cerita dia. Jadi kita jangan jadi seperti golongan seperti itu. Nah, bila senanglah kita cari agama sebanyaknya, supaya bila susah sok kita boleh guna balik agama yang kita dah cari dulu. Sama macam harta, macam duit jugalah. Masa senanglah kita kumpul duit, bila saat susah macam ni kena kurung apa semua, tak ada income, gaji tak ada, apa kerja tak ada, masa ni lah kita guna balik duit yang kita simpan. Tak apa dah, tu bahagian dunia, dah bahagian akhirat. Gitulah dia. Kan? Macam dah tak ada kuliah di masjid surau dah. Tapi sebelum dulu ni, masa aman, kenapa tak ngaji? Hadir majlis ilmu, kuliah. Bila kita dah belajar apa semua, Allah bagi kuarantin 14 hari ni, tak ada kuliah, tak ada apa, tak apalah, guna 14 hari ni untuk amal balik ilmu yang kita belajar dulu di kuliah-kuliah yang dulu, di masjid-masjid dan sebagainya. Bukan sebagai satu alasan, Allah dah tak ada kuliah, habislah kita. Apalah habis ni? Ilmu, amal. Ada? Tak boleh nak ngaji ilmu, beramal. Nah, ada masa berilmu, ada masa beramal. Nah, jadi Allah buat cantik elok dah. Tinggal lagi kita je nak menggunakannya cara ilmiah ataupun tidak, cara agama ataupun tidak. Jadi fardu wajib atas tiap-tiap orang Islam, orang Muslim. Atas orang Islam. Dan atas orang kafir. Lepas tu maksud ilmu di sini bukan ilmu duniawi, tapi atas ilmu agama, yakni tauhid, fiqh, tasawuf. Orang kafir lantak dia lah, memang tak mengaji dah. Tapi orang Islam dia kena mengaji ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Dan kalau orang Islam pun tak mengaji tauhid, fiqh, tasawuf, dah apa beza dia dengan kafir? Ditanya Acong itu tauhid apa? Acong dia jawab. Acong tak boleh jawab. Nah, Tok Guru Siddiq Nur dia cerita. Masa di dalam tahanan dulu, jadi ada seorang runner, dia boleh keluar. Orang ni dia belikan barang kat luar, orang masuk dalam. Ikutlah tahanan nak order apa. Banyaknya order rokok lah, apa bagainya lah. Sampai dekat Tok Guru, dia apek Cina. Apek tu tanya, Haji mau kirim apa? Dia tanya. Jadi Tok Guru kata, Tok Guru pun menong. Dia kata tak ada apa nak kirim. Lepas tu baru Tok Guru teringat. Kata, ginilah, tolong belikan aku iman sekilo. Kata. Tolong belikan aku iman sekilo. Lepas tu apek tu tanya balik, sekilo saja cukup sekilo? Sekilo dah, kata Tok Guru. Dia tak tahu benda iman. Nak apek tu, tak apa, 1 kilo dia pun tulis iman 1 kilo, dia tulis. Dia pun pergi kedai tu, dia belilah barang-barang orang apa semua. Tapi dia cari iman ni tak jumpa-jumpa. Pas satu kedai, pas satu kedai. Lah kali balik, dia bagilah barang-barang orang lain yang orang lain minta. Sampai kat Tok Guru, ayah Haji, itu iman tak tahu. Tayah kata 1 kilo 1 gram pun tak tahu. Banyak susah mau cari, saya pergi habis semua kedai. Dia kata tak ada ini iman. Nampak? Ini barang apa susah? Barang apa mau susah mau dapat ni barang apa? Dia tanya. Dia tak tahu benda iman. Tok Guru kata memang tak ada kat kedai. Dia kata, ayah, betul ada mana? Dia kata, ada dekat Tuhan. Allah je boleh bagi iman, kedai tak boleh bagi iman. Ayah Haji. Apa nama bengong, apa nama apek tu. Oh, itu macam enggak, dia kata. Maknanya Tok Guru nak ajar dia. Itu dakwah seorang ulama. Tak semesti dengan ayat Quran, tak semesti dengan hadis Nabi. Tapi macam mana kita nak memberi pencerahan, nak buka minda seseorang tentang apa itu Islam dan iman. Nak tunjuk iman tak boleh dibeli,
Iman tak boleh nak diambil. Duit kita berjuta mana sekalipun nak beli iman tak boleh. Pergi jumpa ulama, saya nak beli iman deh, tak boleh. Nah, benda lain boleh beli. Ikan paus boleh beli ikan paus. Duit banyak sangat tak tahu nak beli apa. Ikan bilis banyak dah makan, try makan paus lah pula dia kata. Boleh berjuta duit. Nah, macam mana ni Allah buat. Ni kata kuasa Allah, tak boleh buat, siapa pun tak boleh buat main. Nah, walaupun duit berjuta-juta, macam Sajak 7 tahun. Nah, mereka duit banyak. Nah, jutawan tak jutawan, pergi umrah ni boleh pergi balik hari je boleh. Betul tak? Balik turun airport ni, naik kapal terbang sebelah nak pergi pula boleh. Makna duit banyak sangat. Setakat 7,000 travel, dia boleh bayar double, 14,000 boleh bayar. Nah, dia boleh taja pula satu kapal terbang pun boleh bayar. Sebab apa? Sebab duit banyak. Tapi bila Allah sekat, tak boleh masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mu duit banyak pun tak boleh masuk. Nak kata apa? Nah, lepas tu kita nak sombong dengan kekayaan. Tak ada. Kaya tak boleh beli apa-apa pun. Nah, melainkan dengan izin Allah. Maknanya siapa lebih kaya Allah nak ajar kita. Siapa lebih kaya? Sebab tu penyakit corona ni, dari segi zahir, dari segi jasad, ya sungguh dia menyusahkan kita, membebankan kita. Tapi dari segi batin, dari segi rohani, dia memantapkan rohani kita. Kalau orang yang memandangnya dari sudut agama. Nah, sebab apa? Dengan sebab hadirnya corona lah segala pusat maksiat ditutup. Betul? Mana ada beroperasi. Nah, walaupun dalam masa yang sama masjid pun tak beroperasi, tapi dalam masa yang sama Tika Nombeko pun stop. Genting-genting Highland pun habis stop. Nyanyi-nyanyi stop. Pergi buka TV. Tak ada TV sini. Tapi kalau kita buka TV, tak ada hanya nyanyi. Semua main ayat Quran, baca. Negara Islam betul sekarang. Itu kata Allah nak tunjuk, Allah nak buat, Allah nak ajar kita dengan terkejut aku. Dengan corona ni saja, Allah hebat Allah bagi. Nah, Allah tak hantar benda-benda besar-besar, Allah hantar corona saja. Habis balik kepada fitrah, balik kepada agama, pada orang yang nampak hidayah dan petunjuk daripada Allah. Adapun orang yang tak nampak juga petunjuk daripada Allah, tak nampak hidayah, lagilah cakap ni makin celupa, makin lawan, makin tuduh menuduh, tuduh tabligh lah sebagainya dan sebagainya. Nah, itu sebab apa? Sebab ni dengan sebab corona saja boleh jadi ada orang. Sebab tu kalau kita perasan tengok wabak ni Allah datang pada bulan Rejab. Bulan Rejab ni ada apa? Malam semalam. Peristiwa apa dia? Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj ni satu peristiwa apa benda yang paling besar di dalam dia. Apa poin utama Allah nak sampaikan dari sudut peristiwa Isra' Mi'raj ni yang kita faham? Apa dia? Bukan solat. Solat salah satu daripada ni, tapi ada satu benda yang Allah nak fahamkan pada kita dari sudut keseluruhan cerita. Kalau solat tu salah satu cerita dalam dia, ni keseluruhan, kesimpulan dia. Apa dia? Kepercayaan. Yakni Isra' Mi'raj itulah memisahkan antara sesuatu yang hak dan yang batil, iman dan kufur. Itulah kesimpulan daripada Isra' wal Mi'raj. Sebab apa? Sebab cerita Isra' wal Mi'raj ni susah untuk diterima oleh akal, melainkan diterima dengan keimanan. Orang yang imannya mantap, dia akan boleh terima cerita Nabi naik burak. Dah cerita burak, kita pernah tengok burak. Burak air pernah tengok. Tak burak sungguh. Tak ada tengok burak. Tapi kita boleh yakin, kita boleh. Sebab apa kita boleh yakin? Itu namanya iman. Naik ke langit, jumpa Nabi ni, jumpa Nabi ni. Itu namanya iman. Kalau orang imannya tak ada, dia akan kata cerita ni dongeng lah, lepek lah. Memang ada dah berlaku. Bukan zaman dulu je, zaman sekarang ada dah. Ada orang kata sebenarnya Isra' Mi'raj ni bukan cerita sebenar, ni cerita-cerita macam cerita sang kancil, dia kata. Cerita-cerita rekaan. Ada yang kata Israiliyat dan sebagainya. Israiliyat macam ni, takkan dia tak jumpa ayat Quran suratul Isra'. Dengan suratul Najmi Allah cerita pasal perkara ni. Itulah soalnya. Begitu jugalah Allah hantar corona pada hari ini, dia memisahkan antara
keimanan dan kekufuran. Dengan sebab corona inilah ada orang bertambah imannya, dan ada juga kerana corona inilah orang makin kurang imannya, malah bukan setakat kurang, malah ke arah kekafiran pula jadinya. Ini yang bahaya. Sebab tu kita moga-moga kita duduk di dalam kelompok keimanan dan bertambah keimanan kita dengan sebab wabak ni datang. Penyakit tu satu hal, tak apalah nak buat macam mana. Kalau dah terkena gak, redalah dah, itu ketentuan. Kita pun tak boleh nak elak. Mungkin dah tercatat di dalam Lauh Mahfuz dah. Nak kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Mati tetap akan mati. Tak kena corona, kena benda lain, cik manis, mati ke? Kek jantung, mati ke? Lepas tu Ana suka ambil kenyataan daripada Pius Said. Bila orang kata tutup masjid ni kita membelakangkan Allah, kita lebih takut penyakit daripada takut pada Allah. Bukan. Yang takut pada penyakit lebih takut pada Allah, yakni mereka-mereka yang pakai mask tapi tudung tak pakai. Pakai mask tapi seluar pendek. Dia lebih takut dengan corona tapi tak takut dengan Allah. Allah suruh pakai tudung tak pakai, tapi doktor suruh pakai mask pakai. Ini baru manusia yang lebih takutkan penyakit daripada takutkan Allah. Ini baru kita tanya pada dia, mana akidahmu? Bukan dengan menangguhkan solat Jumaat, rosak akidah, dah. Lepas tu kita faham, lepas tu kita kena jelaskan, dengan menangguhkan solat Jumaat, tidak ada solat jemaah di masjid-masjid, itu atas nama pencegahan. Bukannya makna iman tak ada. Bukannya bila solat Jumaat tak buat, kita pun pakat-pakat pergi gereja. Itu baru je rosak akidah. Tak, mana ada, tetap kita beriman pada Allah. Tapi masalah mau pakai mask, pakai sarung tangan pakai, tapi seluar pendek juga, tudung tak pakai juga. Dah, mau lebih percaya kata doktor daripada percaya kata Allah. Ini lebih parah lagi, ini lebih teruk lagi. Walaupun dia tak kena lagi corona, tetapi hatinya sudah rosak. Sebab apa? Sebab dia yakin daripada bahagian dunia, bahagian doktor daripada yakin kepada Allah Ta'ala. Itu dah, hatinya hancur dah, tak ada guna lah. Walaupun musihat tapi tak ada guna. Sebab tu kita ni satu je kepentingan dan matlamat dalam hidup kita. Apa-apa pun yang kita buat, satu je kita nak. Kita nak Allah sayang pada kita. Apa guna mu sihat tapi Allah tak sayang? Apa guna mu senang, mu kaya tapi Allah tak sayang? Biarlah kita sakit tapi Allah sayang. Biarlah kita susah, miskin, tapi Allah sayang. Jadi yang kita nak bukan salah kekaya atau sihat tadi, tapi biarlah dalam keadaan kaya pun Allah sayang, dalam sihat pun Allah sayang, apatah lagi dalam sakit pun Allah sayang, dalam susah miskin pun Allah sayang. Itu je kunci dia. Adapun kaya, senang dan sebagainya, itu jalan cerita hidup kita saja. Adapun hakikatnya sayang ke tak sayang, tu je yang kita nak bawa balik jumpa Allah Ta'ala. Jadi tak payah nak peduli sangatlah bahagian kaya, susah dan sebagainya tu. Yang penting kita tetap taat pada perintah Allah. Tu je cerita dia. Tak payah nak dengki lah tengok orang lain lebih mewah, lebih kaya banding kita. Itu tak ada apa-apa. Yang kita nak dengki, macam Syekh ni kata, cemburu bila tengok orang boleh taat pada Allah sedang aku belum lagi. Tu patut kita cemburu. Adapun bahagian dunia tak ada masalah mak tu. Sama je, tak ada benda tu. Dan bahawasanya bersabda ia, ilmu itu kehidupan Islam dan tiang iman, dan barang siapa mengetahui akan ilmu, menyempurna Allah baginya akan pahalanya, dan barang siapa belajar maka beramal ia, nescaya memberi ketahui akan dia oleh Allah Ta'ala akan barang yang tiada dia ketahui. Ini ada hadis juga, tapi anda terlupa dah matan Arab dia. Kata baginda Nabi SAW bersabda, ia ilmu itu kehidupan Islam. Ilmu itulah kehidupan kita. Jadi kalau ilmunya sedikit, kehidupannya pun sedikit dalam bentuk Islam. Sebab agama-agama ni
Dalam bahasa Arab dipanggil ad-din. Apa makna ad-din? Makna ad-din, ingat sampai bila-bila, nizamul hayah. Nizamul hayah. Apa makna nizamul hayah? Sistem hidup. Nizam tu sistem ataupun cara. Al-hayah hidup. Nizamul hayah sistem hidup atau cara hidup. Apa yang dimaksudkan dengan cara hidup? Makna cara hidup, kehidupan. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, itulah cara hidup itu. Cara hidup tu merangkumi semua. Makan tu cara hidup, minum cara hidup, berjalan cara hidup. Apa pun yang kita buat, itulah hidup. Nampak? Jadi bila nizamul hayah, cara hidup itu diertikan dengan ad-din, agama. Agama kita apa dia? Ad-din ni Islam. Agama kita Islam. Maknanya cara hidup kita mesti semuanya Islam. Berjalannya Islam, makannya Islam, minumnya Islam, berlari Islam. Tak kira lah membuat apa pun, main bola Islam. Semua mesti ikut Islam. Barulah dinamakan agamaku Islam. Ni tiba-tiba masjid ikut Islam, pergi main bola, pergi padang tak ikut Islam. Dah mana Islam? Islamu di masjid saja. Di padang tak jadi Islam lah. Di padang jadi apa? Jadi Yahudi. Jadi Nasrani. Sebab tu dalam apa pun mestilah Islam. Itu yang dimaksudkan dengan kehidupan. Maka untuk membentuk kehidupan itu ikut corak Islam, maka dia perlukan apa? Maka sebab itulah Nabi kata ilmu itu kehidupan Islam. Perlukan ilmu. Kena belajar lah. Jangan belajar menendang bola je. Belajar nak main bola tu ikut Islam macam mana. Sebab tu Islam ni syumul. Dia semua benda dia boleh masuk. Kalau bidang kedoktoran, dia tak boleh masuk kat stadium, tak kena. Dia bahagian kedoktoran, bahagian sakit je. Kalau ada siapa injet baru dia terlibat. Tapi bila main dengan Islam, serba-serbi semua dia terlibat. Dalam apa jua keadaan pun Islam terlibat dalam semua perkara. Cuma Barat hari ini dia memisahkan pelajaran Islam dengan pelajaran yang lain. Sebab tu jadi rosak. Siapa nak belajar engineering, belajar je lah bidang kejuruteraan, tapi bidang agama tak payah belajar. 6 tahun anda duduk di college, 3 tahun diploma, 3 tahun degree dalam bidang engineering, mana ada subjek agama? Lepas tu tak pelik lah budak-budak yang keluar graduate jahil agama. Bila jahil agama, dia sendiri lawan agama. Tu yang berlaku. Sebab memisahkan agama dengan kehidupan dunia. Sedangkan agama itulah kehidupan. Akhirnya jadilah kehidupan tidak beragama. IC tulis Islam, tapi kehidupannya seperti tak ada Islam pada dirinya. Itu yang berlaku pada hari ini. Itu yang kita nak perbetulkan, insya-Allah. Itu namanya kehidupan Islam. Dan tiang iman dan ilmu itu adalah tiang kepada iman. Iman tu ibaratnya sebuah bangunan. Untuk mendirikan iman itu dia kena ada tiang. Maka tiang itulah ilmu untuk tegakkan iman. Macam mana mengaku seorang beriman sedang mujahil tentang iman? Kamu kata apa yang ada dalam rukun iman? Yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Macam mana mu kata mu percaya pada Allah sedang mu tak tahu Allah tu sifatnya macam mana? Mu kata mu percaya macam mana? Sebab tu iman maknanya percaya. Untuk dapat percaya dia mesti yakin. Untuk dapat yakin dia mesti apa? Kenal. Untuk dapat kenal dia mesti tahu. Untuk dapat tahu dia mesti ilmu. Itu dia punya rentetan. Jadi orang yang mengaji ada ilmu, maka lepas dia dapat ilmu dia akan tahu. Bila dia tahu dia akan kenal. Bila dia kenal dia akan percaya. Bila dia percaya barulah dinamakan dia beriman. Macam mana mengaku seorang beriman sedang mujahid? Yang ni yang jadi berat. Berapa ramai kelompok masyarakat di luar sana mengaku beriman kepada Allah. Tunjuk IC saya beriman pada Allah. Sedangkan bila ditanya tentang sifat Allah, mu tak kenal Allah. Macam mana mu kata mu beriman? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, kata Allah ayat ke-8.
Dan di antara manusia itu ada yang berkata, kami telah beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sebenarnya tidak beriman, kata Allah. Hakikat sisi Allah tak beriman, sisi manusia ya, kita tak boleh tuduh dia kafir. Tapi sisi Allah rupa-rupanya Allah tidak sah iman atas di sisi Allah. Sebab apa? Sebab tak ambil tahu langsung, tak ambil berat. Ibarat contoh ginilah, nak kata seseorang tu anggota polis, dia mesti tahu apa makna PDRM, dia mesti tahu apa tu pistol, macam mana nak tukar peluru, dia mesti tahu. Tiba-tiba sembang kata kampung, kata saya polis, kita tanya makna PDRM apa dia? Dia kata PDRM ni dia penyelamat dan ronda-ronda. Dia mula lah, dia konar kot lain, dia pusing, dia mereka. PDRM dia tak tahu maksud, macam mana mu kata mu polis? Kita bagi pistol, masukkan peluru. Dia masuk peluru kat depan. Masuk kat sini Hati kita kata tembak ni arah dia. Memang mampu dia. Dia kata kalau mengaku mu polis, maknanya mu tahulah nak guna pistol, tahu apa makna PDRM, tahu akta-akta mu tahu sikit-sikit, maknanya barulah sah mutu PDRM, mutu polis. Sama juga kalau mu nak kata mutu orang Islam, mutu orang beriman, mesti mu tahu Tuhan tu macam mana, Allah tu sifatnya apa, malaikat tu nama apa. Tu yang terkandung dalam rukun iman tu. Bukan suruh hafal rukun iman tu semata, tapi mendalami setiap rukunnya itu, barulah menjadi tiang kepada iman ni tadi. Itulah namanya ilmu. Sebab tu Nabi kata ilmu itu tiang iman. Dan barang siapa mengetahui akan ilmu, menyempurna Allah baginya akan pahalanya. Siapa yang buat amalnya dengan ilmu, maka barulah Allah sempurnakan padanya akan pahala. Sebab tu ulama kata orang yang beramal tanpa ilmu jadi sia-sia. Sebab tak boleh pahala. Sebab buat dalam keadaan jahil, tak reti, akhirnya buatnya dalam keadaan salah. Maka kata ulama daripada hadis ni, orang yang beramal, nescaya Allah akan beri akan ilmu pahalanya dengan sebab dengan amal itu dengan ilmu. Dan barang siapa belajar, maka beramal dia belajar dan dia beramal, nescaya memberi ketahui akan dia oleh Allah Ta'ala akan barang yang tiada ia ketahui. Ini yang hadis yang Tok Guru selalu baca. Macam mana hadis tu? Lupa dah. Man amila bima alima arasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan beri sesuatu yang dia tak tahu. Dia belajar, lepas tu dia beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah akan beri kepada dia ilmu yang dia tak tahu. Sebagai contoh, anda nak bagi nampak apa nama tu, kenal Ibnu Sina, kenal? Bukan Mak Tafiz Ibnu Sina. Ibnu Sina zaman dulu tu, seorang cendekiawan Islam yang alim dalam bidang medik. Zaman tu mana ada X-ray lagi, tapi macam mana Ibnu Sina boleh tahu di mana kedudukan jantung, mana jantung, mana pankreas, mana hati, mana organ-organ dalaman badan manusia ni, alim dia tahu. Dan dia takkan dia scan je mana. Zaman tu mana ada teknologi lagi. Masa tu Ibnu Sina dah boleh bedah manusia dah. Hebat ni, sehingga kan orang kafir ni, orang Amerika sebagainya, depa takjub dengan ilmunya Ibnu Sina, maka depa buat satu universiti di Amerika namanya University of Avicenna. Avicenna tu maknanya Ibnu Sina. Dalam bidang medik, memang buku-buku medik rujukannya siapa? Ibnu Sina. Kenapa Ibnu Sina boleh tahu kedudukan organ sebagainya? Inilah man amila bima alima arasahullah ilma ma lam ya'lam. Hadis ni, siapa beramal dengan ilmu dia tahu, Allah akan ajar dia ilmu yang dia tak tahu. Dia buat sungguh-sungguh ilmu agama dia belajar dan dia amal. Dia amal segala yang diajar oleh
Nabi dari segi ilmu agama, Allah akan berikan kepada dia kelebihan ilmu yang dia tak tahu. Dia tak tahu, akhirnya jadi tahu. Itu kelebihan. Belajarlah betul-betul, dan belajar dan beramal, bahawa Allah akan beri kepada kita sesuatu. Kata Tok Guru, nak cakap pun tak erti. Tok Guru kata, siapa yang dapat dia rasa lah. Siapa yang dapat dia rasa lah, kan? Cuba kita buat sungguh-sungguh, belajar, dan kita amal apa yang kita belajar. Buat sungguh-sungguh, kita akan rasa. Kita akan rasa dia, benda tu kurniaan, hadiah daripada Allah yang tidak ternilai, dan kita akan rasa takjub dan akan rasa sonok sangat dengan hadiah yang diberi Allah tadi, yang kita pun tak sangka-sangka. Apa dia? Wallahu alam. Itu bergantung kepada kurniaan Allah pada setiap orang. Mungkin berbeza-beza. Tapi buatlah, betulkan niat, buat kerana Allah, insya-Allah akan mendapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita berhenti dan kita akan sambung. Dan bahawasanya, kemudian kita baca kitab ni, Kifayatul Muhtaj. Boleh lagi? Bukan buat apa pun, bukan boleh jalan-jalan pun, askar kat luar tu. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab. Jadi ini sambung daripada kisah Nabi tercium bau wangi. Ingat balik rentetan cerita. Mula-mula Nabi baring dekat dengan Hijr Ismail dekat Kaabah tu. Datang malaikat, ada 3 malaikat, Jibril, malaikat Mikail, dengan satu lagi malaikat tidak disebut namanya. Kemudian berlakulah pembelahan dada dan sebagainya. Lepas tu naik burak. Lepas naik burak, Nabi jalan 3 tempat. Tempat yang pertama Taibah, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Tempat yang kedua Nabi singgah semayang 2 rakaat, iaitu tempatnya Bukit Tursina. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Kemudian tempat yang ketiga Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lepas tu Nabi berjalan lagi. Nabi jumpa apa? Ifrit bawa cambung api. Nabi malaikat Jibril ajar doa, Nabi baca, jatuh ifrit tadi. Lepas tu jalan lagi jumpa apa? Orang berhumah tu, bercucuk tanam. Yang dia tanam terus tumbuh, tanam terus tumbuh. Lepas tu lepas bercucuk tanam, barulah bau wangi masyitah. Barulah dia bersabit dengan cerita 10 budak yang berkata-kata ni. Jadi kita nak sambung tang tu. Maka sentiasa berjalan Nabi dan Jibril hingga datang atas beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu. Ni cerita ni lepas Nabi bau wangi masyitah. Nabi jalan depan lagi, Nabi nampak ada beberapa kaum manusia yang kerja dia pecahkan kepala dia sendiri. Macam mana dia hantuk ke batu tak tahu. Tiap-tiap dipecahnya, maka kembali pula seperti dahulu kalanya. Setiap kali pecah, elok balik. Tiap kali pecah, elok balik. Dan tiada lumpuh. Maksud tiada lumpuh, tak jadi cacat. Dia akan elok sempurna balik. Batu pecah lagi, batu sempurna balik. Macam tu. Daripadanya sekali-kali. Jadi inilah masalahnya, azab neraka. Azab dunia, sebab apa dikata azab dunia tidak setanding dengan azab neraka? Sebab azab dunia kalau kena pun sekali tu je, dia tak berulang. Orang kena coronavirus, lepas tu mati, adakah dia hidup balik kena corona lagi, hidup balik kena corona lagi? Dah. Mati habis selesai. Orang kena langgar lori, adakah bila kena langgar tu bangun balik kena langgar lagi, bangun balik kena langgar lagi? Mampu lah gitu. Dah kena langgar mampu tu habis, selesai. Sakit je setakat tu, habis dah. Itu azab dunia. Tapi tu pun dah sakit sangat, betul tak? Betul tak betul?
Kalau tak percaya pergi lah, try kena langgar lori tengok. Sakit tak? Sakit, tapi tu baru sekali. Masalahnya di dalam neraka nanti, nah, azabnya berulang-ulang. Macam ni kisah ni. Pecah pada, jadi balik, pecah lagi, jadi balik, pecah lagi. Pada sekali pecah tu sakit dah. Bayangkan berkali-kali. Apa macam? Ibarat macam tadi yang anda cakap, kena langgar dengan lori, siap dengan lenyek lagi ni. Lepas tu bangun balik, lah datang lagi sebiji lori, lenyek lagi, bangun balik, lenyek lagi, bangun balik, lenyek lagi. Tak mati-mati. Itu namanya seksa. Ni Allah buat pada ahli neraka. Bukan Allah nak bagi mati. Kalau bagi mati selesai. Masalahnya tak mati, Allah bagi seksa beribu tahun lah tu. Lepas tu kita tak nak sangat masuk neraka. Lepas tu kita takut sangat masuk neraka. Sebab azabnya berulang-ulang, seksanya berulang-ulang. Macam orang pemerintah yang kejam. Kalau dia jerut leher khak tali gantung mati terus. Ni tak, dia ambil pedang, dia buat macam salai itu, pak. Tapi tak putus, dia main garis-garis itu je. Tak cukup dengan tu, dia ambil garam tabur. Rasa macam ni. Orang yang kena seksa akan kata, baik hang bunuh aku bagi mati tak apa dah. Pemerintah kejam akan kata apa? Aku bukan nak bagi hang mati, aku nak bagi seksa. Tu beza seksa dengan mati. Dia tak mati tapi terseksa. Tu. Ni bangun balik pecah balik, elok balik pecah balik. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Siapa ini ya Jibril? Nabi tanya, ya Jibril, siapa ni? Maka katanya, mereka itulah yang memberatkan kepala mereka itu daripada semayang. Allahu akbar. Mereka itulah yang memberatkan kepala mereka itu daripada semayang. Daripada benda ni ulama syarah dua perkara. Pertama, orang yang melambat-lambatkan semayang. Yang kedua, orang yang tidak semayang. Orang yang sengaja, kalau ada sebab boleh tahan kira, tak ni sengaja. Buat tak kisah semayang ni. Dia gini dah. Kena tak adab kalau kuliah, tok guru dah duduk kat meja, tiba-tiba kita duduk lepak atas lagi. Tok guru baca sampai tok guru baca ayat yang hujung, baru kita sampai. Kena tak adab gitu? Tak kena. Walaupun dia masuk kat kuliah tapi lambat, sama juga. Waktu semayang, katalah contoh Zuhur 1:30, tiba-tiba kita tak ada, kalau ada urusan penting boleh tahan kira tak, kita sengaja buat lambat, kat kompak baru semayang. Memang dia semayang, tapi kompak tu baru datang jumpa Allah. Padahal Allah dari tadi dah setengah. Adab dengan Tuhan dia macam mana? Memang semayangnya sah sebab dalam tempoh, dalam waktu, tapi adab dengan Tuhan tak kena. Bila adab tak ada, namanya apa? Bila tidak ada adab, perkataan dia apa? Biadab. Bila kita biadab dengan Tuhan, dan kalau Tuhan biadab dengan kita, okey tak? Jadi tak payah tanya kenapa lah. Kalau hidup kita jadi macam-macam, jangan salahkan siapa-siapa. Kita lah punca kita. Kita biadab dengan Tuhan, dan Allah biadab dengan kita pula. Fair? Siapa suruh hang biadab dengan aku? Macam tu lah. Sama tak? Dia tak ada adab dengan tok guru. Masuk kuliah lambat, itu pun datang kuliah kitab tak bawa, jalan melenggang. Tiba-tiba dia nak salam tok guru main tepih tangan dia. Cakap dengan tok guru malah pandang muka dia. Dia kata, sombong tok guru, kau hajar tunggu aku salam buat gitu. Hang nak kata sombong, siapa sombong siapa dulu? Cermin diri kita balik masing-masing. Sama ke dalam konteks ketuhanan ni? Macam tu lah. Kita nak kata Allah tak tolong kita, tanya balik diri kita, kita tolong tak agama Allah?
Dia apa-apa pun patah balik ke diri sendiri masing-masing. Itu je punca dia. Sama juga dalam hal ni, mereka dipecahkan kepala kerana memberatkan kepala mereka untuk mengerjakan sembahyang. Yang kedua kata ulama, yakni yang meninggalkan solat, mereka akan dipecahkan kepala dia. Masalah ni dia pecah kepala dia sendiri, lepas tu jadi balik dia pecah lagi. Kemudian maka datang pula di atas beberapa kaum, pada hadapan mereka itu satu perca, dan pada belakang mereka itu satu perca, menutup akan dua abimananya. Okey, baik. Perca-perca ni maknanya kain. Dah cerita pecah kepala tadi habis dah. Lepas tu Nabi jalan depan lagi, Nabi jumpa ada satu kaum, dia ambil kain, dia tutup depan, dia tutup belakang. Abimana tu maksudnya kemaluan depan dan kemaluan belakang, yakni kubul dan dubur. Dia ambil kain, dia tutup depan, tutup belakang. Dah lain bogel. Lain tak ada apa, selai kain pun tak ada, cuma tutup dua tu je. Keadaan mereka ni. Kemudian apa? Dihalaukan mereka itu seperti dihalaukan binatang ke padang. Dan ini maknanya ayat penghinaan. Dalam keadaan macam tu, tutup dengan kain, dihalau pula macam halau binatang. Syuh gitu. Tak ada penghormatan langsung. Dibuat secara dengan penuh kehinaan. Itu maknanya. Memakan mereka itu akan zakum. Apa zakum? Buah zakum ialah buah berduri. Ibarat contoh, anda pun tak pernah tengok, tapi nak ibarat saja. Seperti mana dalam kitab-kitab tafsir cerita, buah seperti mana kita ambil buah ke apa, lepas tu kita cocok dengan paku, bersilang-silang paku. Macam itulah gambaran buah zakum. Buahnya tajam-tajam. Bukan macam durian boleh tahan lagi. Ni tajam lagi daripada itu. Itu dipanggil buah zakum. Iaitu bara api Jahannam. Kenapa disebut bara api Jahannam? Sebab bila buah tu masuk, dia habis luluh, habis daging-daging. Diceritakan dalam kitab tafsir, ahli neraka ni, syurga dengan neraka, setengah riwayat kata dia tengah-tengahnya tu ada satu dinding. Dinding tu transparent, tapi bukan kaca lah, tapi transparent. Masuk transparent, ahli neraka boleh nampak ahli syurga, ahli syurga boleh nampak ahli neraka. Jadi masa ahli syurga tengah sonok-sonok makan-makan buah-buahan dalam syurga, ahli neraka ni tengok, dia terliur. Mestilah waktu tu tetap kita ada perasaan. Allah letakkan perasaan fitrah rasa lapar tu tetap ada. Jadi bila dia tengok ahli syurga makan buah sedap, dia pun teringin nak makan. Dia lapar perut lah, duduk dalam neraka tengah panas gitu. Dia pun kata nak juga makan, tapi dia tak ada buah macam tu sebab duduk dalam neraka. Akhirnya dia cari, jumpalah ada pokok, ada buah zakum. Jadi sebab dia tengok kawan tu makan sedap, dia pun sangka zakum pun sedap lah. Dia pun makan buah tu berduri. Bayangkanlah, masuk sangkut kat tekak ni, terkeluar duri dia dekat leher. Sangkut sini ni. Kemudian bila sangkut tercekik, bila tercekik macam mana? Gitu. Mati tak boleh. Kalau mati tak apa lagi, tak boleh mati. Sangkut gitu je, tak selesa. Habis nak buat macam mana? Dia ambil air. Air pula panas menggelegak. Air daripada tembaga panas. Ambil air nak bagi tolak zakum tu biar jatuh. Minum-minum, memang zakum tu bergerak sambil seret kulit-kulit sekali. Gitu sampai ke bawah. Habis terburai dengan air tembaga tadi, habis jatuh daging-daging semua habis. Kalau jatuh gitu mati tu boleh tahan lagi? Dah hidup pula sekali lagi. Jadi balik sihat balik, lapar perut, makan lagi zakum. Benda yang berulang berlaku. Jadi kalau rasa nak buat maksiat sangat, dia ambil pisau toreh tangan. Nak tengok rasa macam mana tangan ditoreh berkali-kali. Sekali toreh pun sakit dah, bayangkan berkali-kali. Nampak? Sebab tu bila kita belajar benda-benda macam ni, hati kita memanglah nafsu ni ada, hasutan iblis ni ada. Tapi bila kita nak buat maksiat, kita teringat benda ni. Bila teringat, Allah tak jadi lah, tak sanggup aku. Astaghfirullahalazim, tak berani. Itulah ulama, itulah wali Allah. Mereka pun bukan kuat sangat, tapi sebab keyakinan mereka terhadap azab-azab neraka yang menyebabkan jadi benteng pada mereka perisai daripada buat perkara maksiat. Itu je.
yang membezakan kita dengan mereka. Sebab keyakinan ni, bila dia faham benda ni, barulah tertahan untuk melakukan maksiat. Tu kata Tok Guru ni Aziz, hidup ni macam kereta gak. Dia ada pedal minyak, ada pedal brek. Time nak kena tekan minyak, tekan minyak. Time tekan brek, kena tekan brek. Kalau minyak saja tanpa brek, habislah. Jalan lurus boleh tahan lagi. Time corner, brek tak ada, tak gagau, jatuh kau. Tu. Sama juga dalam kehidupan kita ni macam tu lah. Nah, kena ada brek dia. Kalau main laju je semua kita hentam, tak ada brek, habis masuk neraka lah kita. Nah, jadi ada masa, ada brek dia. Mana brek? Bila time kat bahagian maksiat, bahagian larak, bahagian dosa, kita brek dia. Macam mana nak brek? Pedal brek itu bergantung kepada keyakinan kita terhadap azab ni. Lagi yakin kita azab Allah, lagi tebal pedal brek. Bila tebal, baru brek ni makan. Barulah sok kita berhenti. Tapi kalau nipis, macam brek nipis, kak, jatuh juga. Tak boleh nak brek. Tali brek putus, habis. Nampak? Tak nak tikam masuk juga. Lagi. Habis. Tikam juga nombeko. Ada brek tak ada. Tu kena belajar. Dengan belajar baru ada brek. Dia gitu. Makan buah zakum bara api jahanam dan batunya. Maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Siapa yang kena jadi macam ni? Makan buah zakum, pakai kain perca tutup depan belakangnya. Itulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka itu. Siapa yang tak bagi zakat, beginilah gambaran yang akan dikenakan kepada mereka. Kenapa disebut kain perca tadi? Kerana hartanya banyak-banyak, pakaiannya lawa-lawa, tapi kedekut tak pergi bayar zakat. Maka Allah ambil segala kehidupan dia, harta milik dia, yang tinggal hanya tutup kemaluannya saja. Kemudian pula sombongnya dengan hartanya sampai tak nak keluar zakat, Allah hinakan dia sehingga dihalau seperti binatang. Nampak? Allah bagi dia kehinaan sebab dia sombong. Dulu dia hina orang susah, orang miskin, tak nak bayar zakat tu kira hina orang susah lah tu, hina orang miskin. Kemudian kamu makan sedap-sedap kat dunia dulu tanpa membayar zakat. Lah ni duduk dalam neraka memakan buah zakum tu. Tu akibat orang yang tidak membayar zakat. Kalian ni dah besar panjang dah, jadi wajib kena bayar zakat sendiri. Bukan nak gantung ke mak ayah dah. Zakat sendiri kena bayar, zakat fitrah. Itu wajib RM7 je, bukan banyak mana pun. Walaupun kata ulama, walaupun mungkin kita termasuk dalam asnaf zakat, sebab kita golongan fi sabilillah yang belajar ilmu agama, termasuk dalam asnaf zakat. Walaupun dalam asnaf, wajib bayar zakat juga, sebab kita golongan mampu membayar zakat. Jangan bagi alasan saya asnaf, sebab tu saya tak payah bayar. Belajar mana tu? Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tiada zalim kami akan mereka itu, dan tetapi adalah mereka itu menzalim akan dirinya sendiri. Bukan Allah yang zalimkan mereka, mereka lah zalim diri mereka sendiri. Lepas tu Allah kata wahadainahu najdain, aku bentang kepada kamu dua jalan. Aku dah bentang dah dua jalan. Mu pilih nak jalan syurga ke jalan neraka. Mu yang pilih jalan neraka. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Macam kita duduk kat pondok lah, kita dah bagi peraturan, suruh hadir kuliah, solat jemaah, ikut saja yang ni. Kita bila-bila kita tak nak ikut, tak nak hadir kuliah, tak nak solat jemaah, kita lawan. Lepas tu kita kena buang. Lepas tu nak salahkan majlis tertinggi, nak salahkan staf, nak salahkan tok guru dan sebagainya. Apa nak salah? Kita yang pilih jalan tu. Sama dalam soal ni. So orang-orang macam ni lah juga akan mempersalahkan Tuhan. Depan nantilah dia akan kata, kenapa saya jadi jahat ini? Dah, aku dah bagi dah kamu jalan. Pilih nak ikut jalan ulama ke nak ikut ahli mamak. Kamu pilih ahli mamak juga. Nampak? Jadi tak payah tanya kan. Bukan tak. Jadi kita berhenti zakat tu. Dah marah dia. Kita sambung. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak. Cerita orang depan dia ada daging masak pula. Tu nanti kita sambung lah. Okay, boleh. Jadi sekadar tu pada pagi ni minta maaf lah, lajak sedikit untuk pembacaan kita hari pun kita bukan ada buat apa. Lainlah yang ada urusan. Jadi gitu. Jadi sekadar tu pada pagi ni
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Ya amanal khaifin aminna mimma naqa, ya amanal khaifin salimna mimma naqa, ya amanal khaifin najinna mimma naqa. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, amankanlah kami dari apa yang kami takut. Ya Allah, wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, selamatkanlah kami dari apa yang kami takut. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, lepaskanlah kami dari apa yang kami takut. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang lain. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfiru wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara suyufan mukhtalifah wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min baldanil muslimina ammah innaka ala ma tasya'u qadir. Ya Allah, dengan kebenaran Fatihah dan dengan rasa yang terkandung dalam Fatihah, ya Allah Tuhan yang melapangkan kedudukan dan yang menghilangkan kesedihan, ya Allah Tuhan yang maha kasih sayang kepada hamba-Nya, ya Allah Tuhan yang menghindarkan bala, ya Allah Tuhan pengasih yang menolakkan bala, ya Allah Tuhan yang maha penyayang yang menjauhkan bala. Tolakkanlah dari kami malapetaka, bala bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan yang tersembunyi dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.